Terengganu. Sebelum kita beranjak ke topik kita seterusnya iaitu berkenaan dengan Prabajet 2023, inovasi perniagaan digital jadi tumpuan. Kita saksikan terlebih dahulu teaser berkenaan Prabajet 2023 ini. Baik, seperti yang saya janjikan, kini kita akan berbicara berkenaan bagaimana dari sudut perniagaan digital, dari segi inovasinya dapat meningkatkan lagi impak perniagaan, khususnya bukan saja terangkum dalam negara juga tapi merentasi perniagaan di luar, di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita akan membicarakan bersama dengan dua orang tetamu iaitu Encik Muhammad Sofian Nordin yang merupakan perunding keusahawanan digital yang juga merangkap pengasas iGoGet Malaysia, dan juga Encik Arif Tajudin yang merupakan jurunding pemasaran digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin untuk permulaan ini kita melihat pasca pandemik COVID-19 ini dan juga kita menilai hari ini akan dilaksanakan pembentangan bajet 2023. Jadi bagaimana sebagai seorang usahawan dan sebagai seorang yang bergiat aktif dalam industri perniagaan dan juga aspek pendigitalan ini, bagaimana melihat faktor pendigitalan ini sebagai satu impak yang sangat besar, satu faktor yang sangat penting untuk semua peniaga-peniaga PMKS di luar sana untuk mereka meluaskan lagi potensi dan juga perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Baik. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, topik yang menarik untuk pagi ini sebenarnya. So, actually kerajaan dah mula daripada beberapa tahun yang lepas untuk tekankan pasal gig ekonomi ni. So, kalau kita tengok since daripada 2008 sebenarnya dah wujud untuk gig ekonomi ni. Tetapi bila kita tengok pasca COVID melanda pada 2 tahun 3 tahun yang lepas, so dekat situ kebanyakannya mostly orang terputus pendapatan, punca pencarian pendapatan. So masing-masing mula berniaga di platform-platform media yang ada, contoh macam WhatsApp dan grup-grup Facebook dan pelbagai lain. Tetapi bila wujudnya aplikasi, so pendigitalan ni, so dekat sini lebih memudahkan kita punya para peniaga untuk reach lebih mungkin 50% untuk hire dalam sales mereka. So dalam konsep dia cukup simple, dan bila kita lihat dari segi sudut training yang diberikan sepenuhnya oleh pengusaha-pengusaha digital ni lah kepada mereka. Okey, kita sedia maklum bagaimana impak pendigitalan ini dapat meningkatkan lagi potensi perniagaan PMKS di luar sana. Dan juga Encik Arif, mungkin kita boleh dapatkan pandangan untuk permulaan ini. Bagaimana Encik Arif melihat situasi semasa sekarang ini? Ialah kita dah nyatakan bahawa faktor pendigitalan ini sangat penting untuk memastikan para peniaga ataupun PMKS kita beralih daripada konvensional kepada aspek pendigitalan ini. Jadi bagaimana Tuan Arif melihat cabaran-cabaran yang dilalui oleh PMKS ini ke arah pendigitalan ini? Apa yang membuatkan mereka sukar untuk beralih kepada pendigitalan dan perniagaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ITM kita menjemput kita untuk hari ini untuk membincangkan hal PKS. Dan untuk pendigitalan sekarang, kita kebanyakan peniaga semua berpindah kepada keadaan pendigitalan lah, daripada semua media, daripada Telegram, Twitter dan sebagainya lah. Dan itu semua sebenarnya kita mungkin perlukan satu platform, dan semuanya bermula daripada situ. Kita akan letakkan semuanya dalam satu tempat. Betul. Sebab kita saya maklum kadang-kadang kan PMKS kita ni, mereka ada produk, mereka ada idea, tapi mereka tidak tahu kaedah untuk memasarkan ataupun mereka untuk memanfaatkan platform-platform digital yang sedia ada ini. Jadi ini merupakan satu cabaran yang besar untuk mereka semua. Jadi untuk pihak pada Encik berdua, bagaimana dari segi permulaannya untuk mewujudkan satu platform yang boleh memanfaatkan banyak pihak, khususnya PMKS di luar sana, untuk mereka memasarkan produk mereka? Okey, so lagi sekali, sebenarnya wujudnya platform digital, for example macam kami hari ini, kami bermula daripada 2019, kami pre-build sebelum COVID. And then bila kita dah mula
di era pandemik. So waktu tu kami lihat sebenarnya untuk usahawan ni macam mana untuk PKS ni kebanyakannya mereka memerlukan satu sudut yang macam mana nak pasarkan produk-produk mereka. Contoh, saya ambil contoh, kebanyakan kalau kita tengok dekat market kebanyakan yang buat makanan. So bila diorang fokus untuk makanan, banyak platform yang approach untuk makanan. For example, ada platform-platform untuk serve delivery dan pelbagai lain. Tetapi ramai yang bertanyakan, aplikasi iGoGet ni adakah sama macam platform yang lain? Saya kata no. Sebab dalam platform iGoGet kami menekankan yes, delivery yes. On demand delivery semua sama. Tetapi pada masa yang sama, kami menekankan aspek macam mana kami nak grab ataupun nak cuba pasarkan produk-produk orang kampung dari sudut makanan, dari sudut craft, dari sudut pelbagai lain. Ada yang buat baju, ada yang menjahit. So dekat situ wujudnya aplikasi iGoGet. So kita panggil dia adalah super app. Di mana kami mengadakan aplikasi ni di mana semua usahawan bukan saja dalam makanan, malahan yang buat craft. So kebanyakan saya ada jumpa dengan beberapa hotel di Cameron Highlands sebelum ni. So kita cuba untuk bekerjasama dari segi apa? Dari segi dalam aplikasi iGoGet kita wujudkan kita punya iGoGet Ride. Pada masa sama kita ada iGoGet Tour. Pada masa sama kita ada iGoGet untuk delivery services. Jadi mana-mana individu yang nak dapatkan perkhidmatan, so usahawan ni tadi semua ada dalam aplikasi one off. Maksudnya dekat situ diorang boleh dapatkan satu aplikasi satu services dalam one stop center lah. So itu salah satu. So yang keduanya kalau kita lihat wujudnya aplikasi iGoGet ni, yes memang sangat-sangat membantu PKS sebab kami buat segala untuk mereka. Contoh, banyak kan orang yang melalui media sosial sekarang. So bila diorang pergi untuk belajar, diorang perlu bayar dan pelbagai lain. So dalam aplikasi iGoGet, so kita menekankan aspek diorang buat sales tinggi, kami akan buat satu video shot secara percuma dekat mereka untuk kita nak war-warkan dekat orang ramai diorang punya services secara percuma. Itu yang kami buatlah daripada 3 tahun yang lepas. So for example kalau lihat pada ada kita punya VT juga, so kita pun ada buat services di mana kita membantu order care door to door. Maksudnya kami mengambil pesakit daripada rumah, angkat dan hantar pergi buat treatment. Sampailah dia siap dan kami hantar di balik rumah. So kami buat door to door service. Bukan semata-mata ambil dan hantar, tak. Angkat dia dan hantar dia, angkat dia lagi masuk dalam kereta. So itu adalah servis yang kami buatlah. Bagaimana pula dari sudut pembangunan aplikasi ini pada permulaan, mungkin ada juga perbandingan dengan aplikasi-aplikasi yang lain di peringkat permulaannya, bagaimana Cik Adib? Sekarang ni yang itulah yang kita hadapi untuk permulaan dia lah. Daripada kita bermula dulu pun daripada penyediaan makanan untuk untuk restoran masuk dalam kita punya sistem. Kemudian kita upgrade kepada yang keduanya. Kita mula buka untuk produk fizikal yang maksudnya barangan runcit, barangan runcit lagi dan pelbagai lain lah kan? Dan pelbagai lagi lah. Dari situ kita nampak ada beberapa peluang yang ada lah. Bukan saja kita boleh membekalkan makanan, tetapi kita juga boleh menyediakan berbagai lagi perkhidmatan yang lain. Banyak jenis perkhidmatan yang ditawarkan dalam aplikasi ini. Jadi bagaimana sekiranya ada berlaku masalah dalam aplikasi ini? Bagaimana kaedah yang dilaksanakan untuk menyelenggara, untuk memastikan sistem ini sentiasa berada dalam keadaan terbaik? Tentu sebenarnya banyak daripada segi teknikal, kita juga sentiasa kena memantau sistem lah. Yang mana mungkin akan ada sedikit orang cakap dia panggil nama bugs lah. Yang mana ada kurang satu masalah dalam sistem tu sendiri yang kita perlu hadapi lah, dan kita perlu selesaikan. Dan masa yang sama kita
mengapa ni menambah baik perkhidmatan. menambah baik dan Sentiasa monitor lah kita punya tu daripada segi cloud storage dan pelbagai lain. Wow, cukup menarik. Setakat ini bagaimana dari segi keterlibatan PMKS menggunakan aplikasi ini? Bagaimana melalui aplikasi ini dapat menyebar luaskan lagi potensi mereka bukan saja dalam negara tapi juga di peringkat antarabangsa? Okey, so sebenarnya sebab tu kami bekerjasama dengan Empower ACR. So kami dijemput untuk memberi taklimat kepada para usahawan. So daripada peringkat awal bersama dengan UMPA dan juga Yayasan Bank Rakyat. Dan dekat situ macam saya bagi tahu tadi, pelibatan mereka dari peringkat awal sebab bila kita tengok dari segi delivery service. So once bila delivery service kita akan lihat kepada company-company yang strong, senior-senior kita. So dekat situ yes memang fokus kepada sales. Tetapi once bila all in kepada aplikasi kami terapkan dan kami memberi penjelasan yang lebih di mana dekat sini once bila you bersama dengan kita build up. Dan bukan dari segi sales tetapi dari segi pasif yang akan datang tu. So passive income. So dia tak ada ibaratkan macam sales tu dia start dekat situ. You sales just buat sales and then end up tak ada. So kita benda tu kita cuba untuk kita menjadikan sesuatu benda yang affiliate di mana daripada pengeluaran duit yang hangus, so benda tu dia akan returning back sebagai you punya profit income. So itu yang kita buat di mana dengan platform yang ada, dengan usahawan-usahawan PMKS, tak kisah ejen-ejen ataupun produk-produk kecantikan ataupun pelbagai lain. So dia terapkan benda tu ke dalam aplikasi kami dan kita cuba untuk membantu dari segi pelbagai benda. So macam Tuan ada beritahu tadi macam mana untuk pasarkan ke luar. So untuk makluman pada 1 hari bulan 11 ni saya akan ke Jakarta dan kita dah ada tim dekat sana lebih kurang 3 tahun yang masih lagi menanti untuk kita bermula di sana. Sebab tu saya bagi tahu tadi kita ada pelbagai produk-produk yang boleh kita ketengahkan sampai ke pasaran antarabangsa. Sebab tu kami memerlukan sokongan yang padu. Alhamdulillah sekarang ni kami berada di bawah MDEC dan banyak yang kita diterapkan untuk lebih grow. Sebab kami sedia maklum aplikasi iGoget adalah aplikasi yang sangat kecil, baby. Dan bermula pun daripada Kuala Lipis Pahang, anak kampung. So kami memang anak-anak jati kampung di Kuala Lipis Pahang dan memang kami bermula di Kuala Lipis Pahang dan daripada situ kami start build up. Sehinggalah kami sudah hari ini actually kami launching kami punya Gorobox KL di LRT Gombak di mana kami wujudkan food court ni untuk kami pasarkan produk-produk orang kampung di mana produk-produk luar kami letak dekat one stop center dekat Gorobox dan kita boleh melalui situ kita boleh buat delivery dan walk in dan pelbagai lain. So the next Gorobox tempat lain lah Sabah dan kita ada tempat yang lain juga untuk kita cuba bantu produk-produk usahawan ni tadi ada physical produk dekat sana. So itu sebahagian lah yang kami dah laksanakan. Wow, cukup menarik lagi sekali perkembangannya bermula daripada Kuala Lipis dan sekarang ini mungkin potensi yang cukup luas untuk menyebarkan mungkin selepas ini akan diaplikasikan di negara-negara serantau selepas ini. Jadi bagaimana sasaran untuk jangka masa panjang untuk aplikasi ini? Bagaimana dari sudut kita memperkasakan pendigitalan ini dalam masyarakat kita khususnya dalam perniagaan yang penuh dengan cabaran dan juga untuk kita memastikan PMKS kita ini sentiasa berdaya saing. Bagaimana? Untuk kita punya target untuk memperluaskan pasaran kita lah daripada Malaysia, bukan saja setakat ni daripada Kuala Lipis lah, untuk keluar daripada Kuala Lipis ke Lembah Kelang dan seterusnya ke seluruh negara lah. Dan sebenarnya kalau boleh kita mesti keluar daripada kawasan lah, dan itu kalau boleh ke seluruh dunia khususnya lah. InsyaAllah. Amin. Itu doa untuk kita semua. Amin. Selepas ini kita nak pergi melihat aplikasi daripada anak watan, anak tempatan kita ini dapat berkembang sehingga di peringkat global. Mungkin ada sedikit harapan sebagai seorang penggiat industri dalam bidang pendigitalan PMKS ini. Bagaimana untuk bajet 2023 ini, bagaimana, apakah antara inisiatif-inisiatif yang mungkin diharapkan dapat terus mengembangkan lagi perniagaan ini?
Okay, so untuk harapan kami untuk bajet 2023, actually apa yang kami lihat since daripada 3 tahun yang lepas, so kita bermula tanpa apa-apa grant ataupun apa-apa pendanaan. Kami bermula, which mean kita bermula dan kita buat ada jualan, daripada situ kami top up dan upgrade kepada sistem selama 3 tahun ni. So bila kita tengok, bila kita nak grow, dan bila kita nak grow, kita nak cuba membantu ramai orang, jadi kita tersangkut dekat situ. So once bila kita lihat, kebanyakannya company-company yang baru, diorang tak ada track record dan orang kata tak ada pun incoming profitable dekat account. So once bila kita nak apply sesuatu benda tu yang jadi keutamaan. So bila kita lihat, so banyak venture capital dan banyak crowdfunding dan pelbagai lain. So dekat situ kami mula faham, oh ini penting. So untuk bajet 2023 ni, seperti kami ada pada minggu lepas kami bersama dengan MDEC. So dalam tu a few kami punya senior lah, dan apa yang kami harapkan, kerajaan sekarang ni pun dah mula fokuskan kepada gig worker, di mana dekat sini kalau lihat semua platform-platform membuka satu peluang pekerjaan yang cukup besar, dan dekat situ even kami sendiri pun develop semua rider-rider anak-anak muda ni untuk buat caruman dekat EPF dan pelbagai lain, insurans dan pelbagai lain. So itu yang kami terapkan lah. So kami mengharapkan pada bajet 2023 ni kerajaan dapat lihat kepada startup ataupun syarikat pemula yang baru, di mana memudahkan penyaluran pendanaan tu kepada syarikat yang betul. Maksudnya memudahkan mereka untuk mendapatkan pendanaan lah. So dari sudut untuk sama-sama grow dan untuk memberikan impact pada ekonomi lah. Baik, pastinya bajet 2023 ini akan beri fokus kepada perniagaan yang berdaya tahan untuk kita menumpukan kepada strategi untuk mengembalikan keupayaan perniagaan melalui inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Muhammad Sofian Nordin dan juga Encik Arif Tajuddin atas perkongsian pada pagi ini, dan kami mendoakan semoga maju jaya dalam mengembangkan aplikasi ini bukan sahaja di negara kita tapi juga di peringkat serantau ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi para penonton, pada pagi ini kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kami akan bawakan kepada anda topik berkenaan khidmat sokongan logistik jemaah umrah dan juga haji. Jangan ke mana-mana.